Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Yang dihormati Al-Fadil Pengurusi Tuan Imam Razak, seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid Al-Muttaqin, tuan-tuan perempuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita pada Allah kerana masih lagi diberikan oleh Allah dengan nikmat. Semoga dengan nikmat yang Allah beri, kita melaksanakan amalan dan kebaikan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila kita bangun daripada tidur, maka kita mengucapkan syukur. Kerana hidup ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah dimatikan kami. Tidur itu ibarat kita mati seketika. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah, kepada Allah kita akan dibangkitkan semula. Kan? Maknanya nikmat hidup ini merupakan nikmat yang besar. Di antara nikmat yang besar. Kan? Antara nikmat yang besar yang lain itulah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat banyak lagi, nikmat kesihatan, nikmat kita boleh memahami ilmu, beramal dengan ilmu, membaca Al-Quran. Dan semoga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita tadi, maka kita menambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pagi ini saya mengganti ke tempat PU Said yang balik kampung ke Balok, Kuantan. Jadi insya-Allah saya isilah ruang yang ada pada pagi ini, insya-Allah. Dan ialah mana PU Said barangkali dia ada kitab khusus yang dia ajar. Jadi saya pagi ini saya berhajat nak berkongsi dengan tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan satu tajuk, itulah jangan menunggu taubat, iaitu yang dimuatkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala, yang merupakan seorang ulama yang hebat, seorang ulama yang warak, seorang ulama yang zuhud, seorang ulama yang alim dalam bidang hadis, yang telah meninggal pada tahun 795 Hijrah. Yang diceritakan di dalam kitab ini iaitulah ketika mana Al-Imam Ibn Rajab sebelum dia meninggal, maka dia telah membuat siap-siap liang lahat. Dia pergi berjumpa dengan penggali kubur, dan dia minta penggali kubur tadi buatkan liang lahat untuk dia. Maka dia pun test, duduk, dan dia tidur di dalam liang lahat itu. Dia tengok selesa dengan keadaan tubuh badannya, maka dia berpuas hati. Selang beberapa hari, maka dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nak ceritanya hebatnya ulama ataupun orang-orang yang terdahulu yang membuat persiapan mati itu, masya-Allah, hebat. Kalau kita memang kita tak buat dah. Contoh kita pergi ke kuburan Meru Raya, kita buat siap-siap. Kan? Batu nisan yang kita tak tempah lagi dekat Cepor tu kan. Yang liang lahat kita dah korek siap-siap. Tak ada, kita tak berani nak buat sampai tahap itu. Tapi kita tengok, masya-Allah, hebatnya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, iaitulah dia membuat persiapan untuk dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita berkongsi. Ibnu Majah telah mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda dalam khutbah baginda. Kata Nabi, ayyuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu wabadiru bil a'mali salihati qabla an tashghulu wabadiru bil a'mali salihah qabla an tushghalu. Artinya, wahai manusia, bertaubatlah kepada Tuhanmu sebelum tiba saat kematian. Itu di antara pesanan Nabi SAW di dalam khutbah. Wabadiru bil a'mali salihah, dan bersegeralah beramal soleh qabla an tushghalu, sebelum datangnya kepada kamu kesibukan. Jadi pesanan Nabi yang Nabi sebut di dalam khutbah baginda, iaitulah Nabi menyeru kepada manusia
agar sentiasa ataupun segera bertaubat kepada Allah. Kerana taubat kepada Allah ni iaitulah amalan yang boleh kita buat waktu hidup sebelum mati. Dan apabila kita sudah dimatikan oleh Allah, maka peluang taubat sudah ditutup. Kemudian Nabi pesan lagi, wabadiru bil a'mali salihah, dan bersegeralah beramal soleh qabla an tushghalu, sebelum datangnya kamu iaitulah kesibukan. Jadi Nabi pesan pada kita supaya mana kita sentiasa bertaubat pada Allah. Kan? Sebab tu taubat ni di antara amalan yang kita kena buat sebelum kita bertemu dengan Allah. Kan? Sebab tu ada orang yang dia setiap hari dia akan buat solat sunat taubat. Itu di antara bentuk. Baru ni kami program surau di taman saya. 2 malam sudah program motivasi bersama dengan Datuk Dr. Fadilah Khamsah ataupun Tok Abah. Saya moderator. Di antara pesan Tok Abah disebut, setiap malam sebelum tidur, maka kita kena buat 3 perkara. Kan? 3 perkara kita kena buat sebelum tidur. Yang pertama, solat sunat taubat. Saya sebut ni tuan-tuan, saya juga kadang-kadang saya juga tak buat. Kadang-kadang buat, kadang tak buat. Maka insya-Allah saya juga ingatkan diri saya yang serba kekurangan. Kan? Saya menakalkan, saya menyebut apa yang disebut oleh Tok Abah. Yang pertama, solat sunat taubat. Barangkali tidur kita yang malam itu adalah tidur yang terakhir. Semoga dengan kita bertaubat, maka insya-Allah semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kan? Sebab tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tuan-tuan dah selalu dengar. Imam Al-Ghazali sebut, wa'lam anna an-nauma mithlul maut. Ketahuilah, sesungguhnya tidur umpama mati. Kan? Tuan-tuan, kita rasa tak tidur kita tu macam kita tak sedar kan? Rasa macam mati. Kita bangun, masuk subuh kan? Umpama mati kita. Kan? Wal yaqazata mithlul ba'thi, dan kamu bangun daripada tidur umpama kamu dibangkitkan oleh Allah dari kubur. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Kan? Kata Imam Ghazali. Sebab tu bila kita bangun tidur umpama kita akan dibangkitkan oleh Allah taala daripada kubur nanti. Yang pertama, solat sunat taubat. Yang kedua, iaitulah istighfar pada Allah. Istighfar. Kan? Kata disebut oleh Tok Abah, istighfar, astaghfirullah, kan? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun dia ada sayyidul istighfar, kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang banyaklah kalau nak sebut istighfar tu, dia punya bacaan dia banyak. Maka sebolehnya kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut Tok Abah tu 100 kali. Tapi kalau kita tak mampu untuk istighfar, jangan tinggal istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab banyaknya dosa kita. Moga-moga dengan istighfar kita Allah ampun dosa kita. Kan? Sebab tu ada satu zikir. Zikir Imam Syafi'i, kan? Yang kita tengok tawaduknya Al-Imamuna Syafi'i rahimallahu ta'ala. Zikir yang apa? Yang ilahi lastu lil firdaus, kan? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Oleh itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku,
sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tak mahu tuan-tuan, suara tak sedap. Jadi nak cerita itulah maksud zikir tu kan. Maknanya apa? Kita ni nak minta Allah Ta'ala bagi kepada kita syurga. Tapi dalam masa sama, kita juga minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita dari neraka. Sebab tu kalau nak ikut amalan kita, wallahu a'lam. Semoga dengan rahmat Allah, dengan amalan yang kita buat, sedikit yang kita buat tadi, Allah merahmati kita. InsyaAllah dengan istighfar kita, semoga Allah ampun dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitulah memaafkan kesalahan orang lain. Kata Tok Abah, kata Datuk Dr. Fauzilah Khamsah, yang ketiga, sebelum tidur, maka kita maafkan segala kesalahan orang lain. Sebab tu kata Datuk Fauzilah Khamsah, kadang-kadang penyakit itu datang daripada masalah yang ada dalam hati kita. Contohnya kita dengki pada orang, contoh kita tak puas hati pada orang, kita geram pada orang. Tapi kalau kita buang sifat-sifat mazmumah itu dalam diri kita, insya-Allah Allah bagi kesihatan yang baik. Sebab apa? Sebab yang di luar itu dia menterjemah yang dalam. Sebab tu bila kita buang sifat-sifat begitu, insya-Allah maka Allah beri kesihatan pada kita. Saya pernah tengok ada list dalam WhatsApp keluar. Okey, sakit macam ni dia kena buat macam mana? Sakit ni kena buat macam mana? Dia ada kaitan dengan amalan seharian kita. Maknanya apa? Perbuatan yang kita buat dalam kehidupan kita tu. Kan? Perbuatan yang kita buat. Kan? Semoga dengan kita sakit tadi, maka dia sebagai muhasabah pada kita, dalam masa sama kita buat perubahan dalam diri kita. Ya. Ya, Ji. Dia kalau dosa kita dengan Allah, kita minta ampun dengan Allah. Contohnya dosa kita meninggalkan solat, kita meninggal puasa kan, dalam sama kita kena fidyah qada puasa tu kan. Tapi kalau dosa kita dengan orang, kalau yang melibatkan hak orang, kena minta maaf dan kita kena pulangkan baliklah. Contohnya katakan kita pernah terhutang dia lupa katakan contohnya, dan kita senggap begitu je. Ataupun kita pernah ambil harta dia, ataupun kita pernah maknanya contohnya apa, kepunyaan dia kita ambil, maka kita kena pulang dan minta maaf. Ataupun kita pernah maknanya contohnya kita pernah menyakiti hati kawan kita, maka kita minta maaf. Tapi kalau dalam masa sama, kalau contohnya dosa kita dalam kita kata apa, kita sangka tak baik apa semua tu, maka kita minta ampun pada Allah. Dalam masa sama kita berdoa semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita kepada si fulan bin si fulan. Kan? Maknanya dosa kita yang melibatkan dengan orang, kalau melibatkan harta, kepunyaan, kena pulang. Kan? Tapi kalau dosa melibatkan kita dengan Allah, maka kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kalau contohnya kita ada buat satu kesalahan dengan orang yang kita tak tahu dah. Contohnya saya pernah tanya pada guru saya, contoh kita ada buat salah pada satu orang yang kita tak tahu dah dia duduk di mana. Takkan kita nak buat iklan contohnya masuk dalam surat khabar kan? Ataupun kita nak buat apa tu iklan di masjid. Kita tak tahu dia duduk di mana dah. Maka kata guru saya, kita buat satu amalan kebaikan, contoh bersedekah, kita niatkan pahala untuk dia. Kan? Semoga dengan amalan tadi menebus dosa-dosa kita. Dan juga pahala itu dapat pada dia. Kan? Menjawab ke, Haji? Orang buat kita. Itu yang kata Tok Abah malam tu, orang bagi taik, kita bagi bunga. Kan? Orang bagi maknanya apa? Busuk, kita bagi wangi kan. Itu maknanya memang susah kita nak buat, tapi kalau kita boleh buat, Allah, itu yang terbaik. Satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu bertanya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan amalan yang boleh kita buat ketika mana bertemu dengan Lailatul Qadar. Isteri kepada Rasulullah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, iaitulah amalan yang boleh kita buat ketika mana bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka kata Rasulullah, quli, maka katakanlah, bacakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka kata Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah, iaitulah isteri baginda,
Allahumma innaka afun. Doalah dengan, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pemberi maaf. Tuhibbul afwa, yang sukakan kepada kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkan kesalahanku ya Allah. Maka Allah pun di antara nama bagi Allah Al-Afu. Di antara nama Allah itu Al-Afu, iaitu Allah ni Maha Pemberi maaf. Yang Allah Ta'ala akan memberi maaf kepada manusia, kepada hamba dia. Apatah lagi kita yang kita juga buat salah, yang juga kita buat dosa, takkan kita tidak memberi maaf kepada kawan kita yang minta maaf dengan kita. Kan? Sebab tu orang yang beri maaf ni orang yang berjiwa besar. Orang yang bagi maaf ni orang yang berjiwa besar. Dan insya-Allah semoga diberikan kebaikan. Jadi insya-Allah memang ialah kadang-kadang kita sebut senang kan, nak buat susah, tapi insya-Allah semoga kita cuba buang. Maknanya sini lah, mana kita ingat walaupun orang pernah buat salah dengan kita, barangkali kebaikan dia juga banyak, barangkali kesalahan kita juga banyak. Jadi kita memberi maaf. Jadi tu. Nabi mengarahkan untuk bersegera bertaubat sebelum kematian. Setiap detik kehidupan yang dilalui oleh anak Adam mungkin akan terjadi detik kematian. Jadi Nabi suruh kita segera bertaubat. Kan? Jadi bentuk-bentuk taubat tadi banyaklah, kita sebut istighfar, solat sunat taubat, an-nadam, menyesal, insaf, kita berazam nak buat kebaikan. Itu di antara bentuk-bentuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kalau nak kira dosa kita ni, masya-Allah, kan? Kita tak tahu berapa banyak dosa. Tapi semoga dengan taubat kita pada Allah, istighfar kita pada Allah, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Sebab tu, satu kisah yang pernah berlaku, saya baca dalam satu kitab, Insan Ingatlah, karangan Al-Fadil Tuan Guru Ni Aziz Nikmat, almarhum, kan? Bekas Menteri Besar Kelantan, dibuat satu kitab, Insan Ingatlah. Dalam kitab tu menceritakan semua bab kematian. Tuan-tuan boleh beli, kalau tak silap saya di Pustaka Muda ada jual, Insan Ingatlah. Dia ada tajuk-tajuk berkaitan dengan detik-detik kematian, sakaratul maut, di padang mahsyar, al-hisab, al-mizan, semua ada tajuk-tajuk tu. Dalam kitab tersebut diceritakan satu kisah yang berlaku kepada seorang, dia keturunan cucu kepada Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana nama dia Abdullah bin Nuh. Abdullah bin Nuh ini seorang hartawan, seorang jutawan, yang dia ada ladang kurma dan dia ada banyak harta. Istilahnya kalau orang dulu-dulu ni, kalau ada ladang kurma ni, kira Masya Allah, kira kaya lah, ladang kurma. Kan? Kalau kita zaman kita ni, kita kata ada apa? Sawit. Sawit rega tinggi sekarang. Jadi gitulah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Nuh ini seorang yang kaya, hartawan, banyak harta, maka dia berubah mengenai sikap dia daripada seorang yang kaya tadi, dia menjadi seorang yang zuhud. Sebab tu zuhud ni kita faham, zuhud ni apa maksud zuhud? Kadang-kadang kita faham zuhud ni orang yang tak ada harta, tak. Kadang-kadang kita faham ni zuhud ni orang yang maknanya dia menolak harta, tak juga lah kan. Maksud zuhud yang sebenar ialah kata ulama, at-tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Itu maksud zuhud. At-tarku ma la yanfa'uka fil akhirah, iaitu orang yang meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat pada dia di akhirat. Itu maksud zuhud. At-tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Dia meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat pada dia di akhirat kelak. Contohnya, seorang yang kaya, dia duduk rumah besar, tapi dalam kepala dia, dalam hati dia, memikirkan bagaimana nak memberikan kebaikan kepada manusia yang lain. Dia fikir macam mana nak tolong orang, dia fikir macam mana nak beri manfaat pada orang. Dalam masa yang sama dengan harta yang dia ada tadi, banyak tadi, tidak melekakan dia, dan dalam masa yang sama dia beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang zuhud. Kan? Maknanya harta tadi bukan ada dalam hati dia, harta setakat ada dalam poket dia sebagai jambatan ke akhirat. Kan? Tapi kalau orang yang duduk dalam rumah yang kecil, orang miskin, rumah kecil, tak ada apa dalam rumah dia, kan? Dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah tadi yang ni, dia duduk mengeluh, ya Allah, orang lain boleh ada rumah besar, boleh ada kereta banyak, kami ni ginilah, tak ada apa pun, kan? Dia mengeluh.
Lepas tu dalam kepala dia fikir macam mana maknanya nak dapat harta banyak macam orang lain semua, dalam masa sama dia meninggalkan ibadah dia kepada Allah. Duduk rumah kecil lah. Kan? Maka orang itu bukan orang yang zuhud, walaupun dia tidak ada apa-apa dalam rumah dia. Sebab dia memikirkan harta, dalam masa sama tidak bersyukur pada Allah, dalam masa sama tidak melaksanakan amalan dia kepada Allah. Yang zuhud tadi, orang yang rumah besar tadi, kan? Yang harta dia bukan ada dalam hati dia, harta sekali ada dalam poket dia, ada dalam peti dalam rumah dia, tapi dalam masa sama dia fikir bagaimana nak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dalam masa sama ibadah dia kepada Allah hebat. Kan? At-tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Orang yang meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat pada di akhirat. Jadi kisah Abdullah bin Nuh tadi, itulah satu hari maka dia bertukar profession dia daripada hartawan seorang pemilik ladang kurma, dan dia berhijrah, dia pergi ke Masjid Nabawi. Dan apa kerja dia, apa dia duduk di Masjid Nabawi, kerja dia itulah dia tolong bersihkan sejadah, tikar. Kemudian dia akan buat kebaikan, beri manfaat pada orang yang datang Masjid Nabawi, dan dia sentiasa istighfar pada Allah. Dan malamnya dihabiskan untuk melaksanakan ibadah pada Allah, qiyamul lail. Sehinggalah dalam satu tempoh maka ahli keluarga dia datang nak jemput dia. Maka dia menghilangkan diri. Menghilangkan diri. Lepas tu daripada Masjid Nabawi dia menghilangkan diri, dia duduk di kawasan kubur. Duduk di kawasan kubur. Kan? Seorang diri duduk dalam kawasan kubur. Kan? Kalau kita lalu kubur yang malam gelap tu, bukan kata duduk, kita lalu pun risau kita. Kan? Teringat nak bagi salam tapi tak beranilah, takut jawab pula. Kan? Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kan? Jadi sepanjang dia duduk di kubur tadi, maka dia pun buat benda yang sama sebagaimana dia buat di Masjid Nabawi. Beribadah daripada Allah. Sampailah satu ketika ahli keluarga dia datang nak jemput dia. Waktu dia duduk di kubur tadi, maka dia diperhati gerak-geri dia oleh seorang lelaki yang lain. Sampai satu tahap lelaki tadi jumpa dengan Abdullah bin Nuh. Maka kata Abdullah bin Nuh menceritakan kepada lelaki ini yang memerhatikan gerak-geri dia di kawasan perkuburan. Kata dia, satu ketika aku sedang bersiap-siap di hadapan cermin, maka ketika mana aku sedang bersiap-siap, aku melihat terpandang sehelai uban yang ada di kepalaku. Maka sejak daripada itu aku cukup takut, cemas. Dan aku berdoa pada Allah. Doa Abdullah bin Nuh ini kepada Allah, dia tahu yang sehelai uban itu merupakan tanda, merupakan satu peringatan yang Allah hantar pada dia. Maknanya seolah-olah Allah hantar dah malaikat maut pada dia. Sebab itu dia berubah profession menjadi seorang yang cukup zuhud, seorang yang beribadah pada Allah cukup hebat. Sehinggalah bila ahli keluarga dia datang, maka ahli keluarga dia datang nampak ataupun jumpa dia sudah meninggal di tepi liang lahat yang dia telah korek siap-siap untuk dia. Kan? Sebab apa? Sebab dia yakin dan percaya yang sehelai uban itu merupakan peringatan yang Allah hantar pada dia. Kan? Tu kata selai. Kan? Saya ni kalau buka banyak kan, kita tak nampak tapi orang rumah nampak. Tapi anak-anak nampak. Kan? Kita tengok bagaimana hebatnya orang yang dia membuat persediaan sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hebat. Sebab tu kita tengok kisah-kisah yang begini, dia boleh menjadi pengajaran dalam hidup kita. Kemudian, janganlah engkau berasa aman daripada kematian pada setiap masa, walaupun kamu menghalangnya dengan benteng dan penjaga. Jadi jangan kita rasa aman, jangan kita rasa cukup dah. Ibadah kita ni rasa cukup dah. Kan? Sebab tu ada orang yang dia istiqamah. Sebab tu benda yang baik ni istiqamah. Sebab tu zuhud tu ada ulama memberi pentakrifan dalam kitab Nasahihul Ibad. Karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala. Maksud zuhud itu ada ulama memberikan pentakrifan yang disebut oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nasahihul Ibad, nasihat kepada hamba Allah. Zai itu maksud dia apa? Zadul Ma'ad, iaitu bekalan kita nak bawa bertemu dengan Allah. Apa bekalan kita? Majlis, kita duduk majlis ilmu, sedekah kita, kan? Istighfar kita, qiyamul lail kita, baca Al-Quran kita, itu bekalan. Kan? Bekalan. Kan? Ada orang yang kita tengok daripada amalan-amalan lain itu tak apa nampak, tapi dia suka belanja orang.
Ada begitu. Kita tengok ada orang yang dia kalau pergi makan dengan dia tu susah kita nak keluar duit. Sama ada susah keluar duit tu dia laju ataupun kita buat lambat. Itu je. Sama ada orang yang bayar tadi laju ataupun kita lambat. Ataupun dia memang jenis laju. Saya ada seorang sahabat begitu. Pergi makan malam kadang kita nak pergilah, tengok dia dah cepat dah. Kan? Nampak pada pandangan kita mungkin kita nampak kecil. Tapi orang yang belanja orang makan ni, orang yang beri orang makan ini, masya-Allah. Di antara sunnah, di antara perkara kebaikan yang disebut oleh Nabi SAW, satu ketika ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, ayul islami khair? Islam macam mana yang dikatakan baik? Kata Nabi, wa tut'imu tu'am, jamu orang makan. Wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ataupun kamu beri salam pada orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tidak kenal. Sebab tu orang yang belanja orang makan ni, walaupun kita nampak biasa, tapi pahala besar. Tambah orang yang memerlukan, lebih besar lagi. Tambah dia bantu jiran-jiran dia, Masya Allah lagi besar lagi. Sebab Nabi kata, laisal mu'minil ladzi yashba' wa jaruhu ja'iun ila jambih. Bukanlah orang yang dikatakan beriman itu orang yang dia kenyang, tapi jiran-jiran yang berada di sekeliling dia berada dalam keadaan kelaparan. Sebab tu orang yang contohnya masjid-masjid surau yang buat yang food bank tu kan. Food bank tu. Sini ada. Ada. Sini ada food bank. Di surau saya ada. Banyak kita tengok ada. Orang yang bagi tu, dia bagi tu walaupun bagi beras, bagi gula, bihun, tepung, sardin, telur semua tu. Kan. Orang yang datang ambil tu orang jiran-jiran dia yang susah, yang memerlukan makanan, yang tak ada duit, kurang duit semua. Masya Allah besar pahala belanja orang makan tu. Kan? Jadi saya yakin tuan-tuan pun memang begitu. Di sini alhamdulillah, maknanya dengan kita belanja tadi, dengan kita keluar duit tadi untuk kita jamu orang makan tadi, insya-Allah, maka itu juga di antara kebaikan yang kita buat waktu kita hidup. Sekarang ni banyaklah tuan-tuan, kita nak pergi makan cendol, tengok ada orang tolong bayar. Baru ni saya order banyak goreng pisang, ubi keledek, tengok ada seorang tuan haji berhenti, dia beli makanan, dia bayar sekali, masya-Allah. Kan banyak kita tengok. Kan. Maka itu juga di antara kebaikan yang kita buat, yang insya-Allah dia akan bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.